Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'dah, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan sidang jamaah yang dikasihi, alhamdulillah dengan izin Allah juga kita telah memasuki pada fasa yang ketiga dalam bulan Ramadan ni. Kita malam ni bermulalah malam para pemburu Lailatul Qadar berusaha untuk mendapatkannya. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita Lailatul Qadar ini, kerana kita tidak tahu apakah peluang seumpama ini akan datang lagi kepada kita. So ayuh tuan-tuan, puan, saya semua kita berusaha sekuat daya upaya kita untuk mengimarahkan rumah Allah ini dengan melakukan ibadah fardu dan sunat sebaiknya. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan semua pada hari ini melihat pada beberapa perkara tambah di atas tajuk Qalbun Salim, hati yang sejahtera. Dalam kehidupan kita di dunia ini ada waktu di mana kita akan berjumpa dengan perkara yang dipanggil pahala dan dosa. Pahala adalah suatu perkara yang kita buat yang sampai kepada Allah. Allah terima, maka dia dipanggil pahala. Di situ ada ganjaran, ada peningkatan darjat, ada keampunan. Dosa sesuatu yang kita buat walaupun bukan hanya perkara buruk, perkara baik yang tak sampai kepada Allah. Sama ada jadi lara, sia-sia, atau dia menjadi dosa. Kerana di dalamnya, dalam perkara baik itu ada keji je. Dalam perkara yang elok itu ada kotornya. Sebab itu tuan-tuan, mari kita lihat sedikit sebelum saya sebenarnya tak nak ambil tajuk puasa ni lagi sebab dah banyak sangat para asatizah sebut. Cuma sekadar mengambil barakah kita dah berada di bulan Ramadan ni. Saya nak ambil sedikit dia yang para mufassirin sebut sangat tentang ayat 183 perintah yang difardukan berpuasa tu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Tuh, tak sambung lagi ni sampai ujung. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ambil kat situ je. Telah difardukan ke atas kamu berpuasa, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Artinya umat-umat sebelum kita semua ada masa dia sama tuan-tuan. Orang Islam puasa dia daripada terbit fajar sampai tenggelam matahari, tak ada malam. Sebab puasa ni kena rasa puasa tu. Maka sebab itu para mufassirin kata ayatnya sebut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, telah difardukan atas kamu berpuasa. Bukan hanya kita, bukan hanya tubuh badan ni, apa yang ada kat kita semua kena puasa. Baru sampai maksud ujung ayat tu tadi, la'allakum tattaqun, aku bagi pada kamu takwa. Maksudnya apa yang ada pada kita, bukan diri kita yang tahan daripada lapar dan dahaga, mata kita kena puasa. Baru sampai maksudnya. Hidung kita yang duk hidup ni kena puasa. Telinga kita yang duk dengar kena puasa. Mulut kita, lidah yang berbicara kena puasa juga. Tangan dan kaki yang duk type forward kat orang, duk like, bagi review, termasuk yang duk langkah pergi ke mana, semua tu juga kena puasa. Maksud kita buat biar tahu sebab. Kalau tidak rugi puasa kita. Baru sampai maksud puasa yang kita berpuasa lahir dan batin. Maka ditambah lagi oleh para mufassirin, itu puasa orang biasa. Orang-orang soleh puasanya, dia puasa nafsunya dan dia puasa juga gerak hatinya. Maka sampailah tujuan untuk dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Hari akhirat ni disebut yaumul hasr. Ha sin ra, hasr maksudnya menyesal. Di akhirat setiap manusia akan menyesal. Yang buat baik menyesal kerana tak buat yang lebih banyak kebaikan sewaktu ada peluang. Macam Ramadan ni lah, menyesal tak sudah. Peluang nak buat bakti besar sungguh dan gadaannya beroleh lebih daripada umat-umat sebelumnya. Kerana umur kita pendek. Untuk Nabi Muhammad, baik sembahyangnya dapat sama macam umat-umat dahulu. Padahal mereka sembahyang tu lama, sebab umur mereka ada yang panjang. Tapi dengan umur yang pendek,
Allah nak bagi kedudukan kita boleh buat amal tu sama panjang macam mereka atau lebih dari mereka. Apalagi kedudukan dan darjat. Menyesal apalagi orang yang buat benda yang tak elok. Apabila ditunjukkan darjat, ganjaran dan pahala, tuan-tuan termasuk kita puasa ni, kita mati je lepas soal jawab ditunjuk pada orang yang buat baik ni, menyesal tak sudah. Kenapalah aku macam itulah. Kenapa ni akan datang? Mereka yang solat 5 waktu menyesal kenapa tak solat awal waktu. Mereka yang semayang seorang diri di rumah menyesal kenapa tak mari jemaah. Sebab ganjarannya bukan ganjaran pahala 10-20, bukan macam RM2, 10-20 ringgit. Bukan, tuan-tuan. Ganjaran ni maksudnya apa? Daripada syurga yang rendah naik syurga lebih tinggi. Tu tak boleh bayang lah. Daripada mati dalam dosa, Allah ampunkan dosa. Nak boleh bayang dengan apa? Daripada berada pada murka Allah, duduk dalam redha Allah. Ini ganjaran, darjat. Hanya Ramadan yang boleh mencipta dan mengubah hal ini. 330 hari, 35 hari, tinggal 30 hari je lagi. Hak tu je kita nak guna. Tuan-tuan, pagi 1 Syawal nanti, saya, tuan-tuan, perempuan semua, kita tahu lah. Kita terus tahu pagi itu Ramadan hak dah lepas ni berjaya tak? Tengok pada semayang bangun subuh kita tiba-tiba lewat. Rupanya kita tahu kita bangun selama ni sebab ada sahur. Sedih kan, tuan-tuan? Kita bangun sebab nak makan untuk perut kita. Lepas tu saya kata sungguh kat diri saya, tuan-puan, kalau kita betul-betul nak jaga Ramadan ni, ambil pakej lahir dan pakej rohani, baru terkesan. Pakej lahir bangun sahur sebab tu tuntutan. Pakej rohaninya bangun takhir. Takhir kan? Bagi yang rajin buat solat ataupun nak latih untuk dapat buat solat tahajud, inilah waktunya. Bangun pukul 5.30. Tak usah awal sangat bagi yang tak biasa. Nanti kita letih, lepas Ramadan tak boleh buat dah. Bangun pukul 5.30. Selesaikan hajat kita semua, bersahur pada waktu tu. Kalau kita tak nak makan banyak pun ambil sebab sunnah Nabi. Pukul 5.50 dah selesai semua, pukul 6 masuk bilik air. Selesaikan hajat kita, dapat datang solat subuh di masjid. Buat, tuan-tuan, 10 hari berbaki pun. Ni anak-anak kita yang susah kita nak didik, tuan-tuan. Ni ada yang dah balik mai jumpa kita, inilah kampung kita. Latih dia orang. Jangan tak bangun. Dia orang tu tak payah nak seksa dia orang lah untuk bangun tahajud sebab dia orang tak biasa pun. Bagi bangun sahur je. Tapi pastikan semayang subuh. Kita kata memang semayang subuh. Tak. Maksud semayang subuh ni adalah solat berjemaah. Kalau lelaki-lelaki tu puan, mari semayang di masjid ni. Hidupkan. Sebab ni tempat semayang orang lelaki. Tapi kalau tak dapat, sibuk sangat anak kita nak pergi sekolah, tak berhenti lagi sekolah, tak cuti lagi ni, minggu depan baru nak start. Latih, tuan-tuan. Kita pun nak sibuk nak pergi kerja, tak sempat nak mari sini. Pastikan lepas dia sahur kita semayang subuh berjemaah. Bukan semua semayang, isteri semayang asing, anak semayang asing, kita semayang asing. Semua semayang dalam rumah kita. Tak, kita tak nak label tu. Ramadan kita nak semayang berjemaah. Wallah. Teman-teman yang buat sekolah tahfiz, tuan-tuan, bulan Ramadan lah dia orang buru sungguh. Nak bagi budak ni istiqamah. Sebab bukan semua budak bagi sekolah tahfiz tu dia nak pergi. Banyak yang mak ayah dia hantar. Mak ayah nak tutup kesalahan di depan Allah. Dia nak anak jadi lebih soleh daripada dia. So ustaz yang terima tu terima lah. Ustaz tu kena proses budak tu sampai dia mau. Macam mana? Bulan Ramadan lah. Wallah, tuan-puan, kita sendiri pun kalau kita latih sungguh ni, bangun sahur tu aja, ambil barakah sahur. Sebab nak puasa. Lepas bulan Ramadan pukul 5.30 tak boleh nak tidur. Terjaga. Alam tak ada pun tak apa. Terjaga. Memang tak boleh tidur. Kalau anak kita 5.45 kita kejut untuk bangun sahur, tak boleh nak tidur 5.45. Tak payah kita kejut dia pun tak apa. Bila dah tak boleh artinya apa? Allah dah campaklah hati, Allah suka nak jumpa dia. Tu maksudnya. Sebab tu Allah tak bagi dia tidur dah. Maka pergilah sembahyang subuh. InsyaAllah. Ni kata kekuatan Ramadan. Okay, tuan-tuan, ni kita nak ambil sungguh-sungguh. Jangan kita menyesal. Pagi Syawal dah menyesal lah. Ada pegang Quran selama ni, tiba-tiba tak pegang Quran. Hak khatam hari ni, kau ibu khatam hari ni, ramai. Jarang saya jumpa ramai macam ni, kau ibu khatam Quran. Alhamdulillah. Surah An-Nur ni. Saya tunggu dalam kereta tadi. Allah, saya kata ramai sungguh. Jarang jumpa tempat lain. Kau ibu khatam Quran seramai macam tu. Hari ni kita ambil untuk nak khatam Quran. Pastikan Quran ni terus berlangsung dalam hidup kita. Kalau kita biasa duk baca, tuan-puan,
Ambil satu waktu yang lepas bulan Ramadan kita boleh buat lagi. Bila? Tak kira lah. Bila waktu kita lapang. Satu hari mesti kita baca. Orang yang hidup dia tak menentu, dia punya aktiviti dia tak menentu, tak payah nak tentukan lepas subuh ke, sebelum subuh ke, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak. Ambil je, dalam satu waktu lah hidup aku, sepanjang hari itu aku akan baca Quran. Cukuplah. Selama ni ada satu kosong dalam ruang hati kita ni. Makan ada, minum ada, pergi kerja ada, riadah ada, jumpa kawan kat kedai mamak ada. Satu ruang kosong, baca Quran tak ada. Ada, tapi tak istiqamah. Ada yang buat sama dengan jemaah surah Al-Mulk. Hak kita sendiri ni, yang kita sendiri kena ada. Hak tu Tuhan nak bagi. Pagi satu Syawal, tengok pelik. Bulan Ramadan ni boleh buat macam-macam. Bagi tenaga, tempat buat apa, iftar jam'i. Tempat dia buat iftar jam'i kan. Sahur lagi, setengah surau termasuk tempat kita 10 hari terakhir dah buat dah sahur. Tak kira cuti tak cuti. Sebab ni kampung kita dah setengah surau tuan-puan sampai 27 Ramadannya. 28, 29, 30 tak ada dah. Pasal apa? Situ ramai orang muda nak balik kampung. Tempat kita ni lah orang dia. Ni kampung kita. Sampai 30 Ramadan kita akan ada di sini. Jadi ambil sungguh-sungguh peluang tuan-tuan untuk kita dapat buat segala-gala yang terbaik, baik dengan Allah atau dengan manusia. Sebab pagi satu Syawal kita heran tengok, duk letak duit mudah sangat bulan Ramadan. Mari satu Syawal berkira, okey dah ni, saya dah biasa istiqamah duk masuk RM2 kan. Bulan Ramadan duk letak RM5, kenapa tak berlaku kelangsungan lepas Ramadan? Sebab Rasulullah kata Allah suka pada gandaan. Suka pada gandaan. Duk letak 2 tak 5, bergandalah tu. Kenapa tarik balik pula? Kita bukan makin sihat, kita makin berumur, kita makin sakit, kita nak sihat, memberi, beri. Malaikat doakan kita, tak dahsyat ke tuan-tuan? Malaikat doakan kita, orang doa pun kita suka dah. Antara asbab seorang tu panjang umur dia sedekah. Kalau nak sihat badan, panjang umur, hubung silaturahim, hubung ukhuwah. Tambah lagi, dah lah panjang umur, sihat badan pula sampai hari mati. Tak datang nyanyuk, tak nak ke tuan-tuan? Itu nikmat besar tu. Sebab tu kalau tuan-tuan, perempuan semua termasuk saya, kita plan nak balik kampung, tak kira lah sebelum ke selepas raya, plan segala-gala yang baik-baik. Plan pada sekarang ni, hari pertama nak buat apa, hari kedua nak buat apa. Hari pertama kumpul adik-beradik, walaupun kita duduk sewa homestay ke hotel, sebab kita dah belajar tentang patuh syariah ni, kita takut bertembung belaga ipar dengan ipar, sepupu dengan sepupu. Kita takut benda ni, kita dah belajar. Alhamdulillah, tak apalah duduk kat hotel homestay ke, tapi pastikan hari kita bertemu di rumah tu, kita buat segala-gala benda yang baik. Saya jumpa tuan-tuan, ada ayah kita, dia tak bercakap dengan abang, kakak, adik dia. Pasal apa? Masalah harta. Tak bercakap. Sampai ke kita, sepupu dengan sepupu jadi jauh. So buatlah satu benda yang bagus. Balik ni buat rencana. Kita sendiri buat, ambil inisiatif nak jadi anak yang soleh, yang Ramadan kita diterima oleh Allah. Terkeluar pada doa Jibril yang mengatakan antara sebab Allah tak terima Ramadan dah orang yang putus silaturahim ataupun yang terputus tak sambung balik. Ambil inisiatif, buat majlis, panggil sepupu-sepupu kita semua datang. Tiba-tiba ayah kita, bab menakan kita heran, pahala duk mengalir. Dulu tak ada pun daripada anak-anak dia, nak saudara dia, datang asbabnya kita yang jalin semula silaturahim, maka sepupu dengan sepupu jadi rapat. Tak bagus kah? Buat sebab supaya kita tak menyesal. Hujung Ramadan masuk Syawal kita tak nampak apa-apa. Tahun ni alhamdulillah tuan-puan, tuan-tuan tanya di mana-mana pun, orang berkira betul, pekin sungguh bab duit ni. Belanja bazar Ramadan ke, nak beli baju raya ke, orang jaga sungguh. Faktor banyak lah, faktor-faktor lahir ni. Sekolah baru lepas buka, macam-macam lah. Tapi nak edit sebab hari ni ramai orang, tahun ni ramai orang buka di mana-mana tempat pun, iftar jama'i di surau dan masjid, ramai sungguh orang. Sama ada orang nak jimat ataupun dia plan nak bawa anak-anak dia mesra masjid dan surau. Apa pun niat kita, alhamdulillah, pasang banyak-banyak niat. Nak jimat belanja satu, nak dapat buat jemaah satu, nak kenal orang lain sama, nak jadikan kita ni ahli surau, ahli masjid, nak jadikan kita suka khidmat pada surau dan masjid. Bawa anak-anak kita pergi tengok tuan-puan kat tandas tu. Bagi tahu anak kita, selipar cukup tak? Tak cukup. Habis apa kita nak buat? Tak tahu ayah. Nak masuk alas
Di situlah kita nak ajar anak kita macam mana nak bagi jaga kebersihan supaya keluar daripada tandas tu bersih kaki kita. Ajar dia cuci. Mari awal. Rajin sikit lagi tuan-puan, bersih tandas-tandas yang kotor tu. Sebab dia mari takkan nak makan je, khidmat kat rumah Allah. Jadikan anak-anak kita khadam dalam rumah Allah. Sebab sebaik-baik pemimpin, apa kata Rasulullah, sayyidil qaumi khadimuhum, pemimpin satu kaum itu datang daripada khadam, pengikut yang taat. Jadikan dia suka khidmat pada rumah Allah. InsyaAllah bila kita bedridden, kalau Allah jadikan kita panjang umur, kita sakit, anak kita tanpa malu sanggup, bukan takat jaga ayah, bukan takat berhenti kerja, bukan takat cuti tanpa gaji, bukan takat buat giliran balik kampung jaga mak dan ayah, mereka sanggup basuh kencing dan berak mak dan ayah, sanggup ganti lampin mak dan ayah. Jadikan dia suka khidmat dengan rumah Allah. Lihat bagaimana Allah bela kita sebelum kita mati. Ambil barakah Ramadan. Ramadan ni segala-galanya indah, segala-galanya adalah darjat. Rugi tuan-tuan kalau kita tak buat. Plan nak balik kampung pun plan sungguh-sungguh. Jangan balik duk bersidai di kampung. Plan nak imarahkan pula surau dan masjid yang ada di kampung. Baru jadi elok. Tengok kolah tak bercuci di kampung, bersihkan kolah. Ajak tuan-puan, anak cucu kita bagi tahu ke orang masjid, saya nak buat khidmat bagi anak saya ni, suka dengan masjid surau ni, kampung ni telah saya kenal lift botol, saya kenal Quran, saya kenal semayang, saya nak buat khidmat. Buat tuan-tuan. Saya tak kira tuan-tuan, saya jumpa kawan saya yang macam saya, bukanlah baik sangat, tapi suka semayang di masjid. Kisahnya apa? Waktu umur 7, 8, 9 tahun tu duk pergi masjid, mukim saya Masjid Irfan, mukim Derga Al-Ustaz. Saya suka bawa cerita ni walau berkali-kali. Pasal apa? Kami jatuh hati ni, suka dengan Bilal. Ustaz ramai yang mengajar kita, tapi Bilal tu, dia nak cerita tuan-puan, dia tak semayang tarawih. Orang semayang tarawih, dia dengan 2-3 orang tuan-puan pergi duduk kat belakang, duduk siap makan untuk budak, bukan untuk orang tua-tua, untuk budak. Budak ni ramai tuan-puan kampung dulu, 50-60 orang budak-budak. Dulu balai raya tak ada dinding sampai atas, dia sekerat je, duk pergi melangut lepas tarawih 4 rakaat. Dia tengok macam tu tuan-puan, dia start tahun tu sampai hari dia mati, dia dengan 3-4 orang ni. Lepas isyak dia orang terus keluar pergi siapkan makan untuk budak yang semayang tarawih 4 rakaat, 8 rakaat. Mai makan, dia kata makan dulu. Orang tua-tua makan bukan banyak sangat pun, nanti berlebih makan, ni hampa makan. Kita masuk lah. Esok seronok pergi pasal apa? Yang pertama jumpa kawan, yang kedua dapat makan. Besar jasa dia. Dia semayang tarawih bila tuan-tuan? 10:30, 11. Dah habis kemas dah. Diri dengan kawan-kawan dia 3-4 orang semayang tarawih dalam masjid tu. Punya hebatnya. Niat nak jamu. Niat hati tu punya hebat tuan-puan. Lekat. Lepas habis Ramadan makan tak ada dah pun. Kita suka pergi masjid. Kita pun heran. Pasal apa? Barakah Ramadan. Ni nak cerita Ramadan ni. Ganjarannya, pahalanya, dia punya kesannya sangat luar biasa. Kita buat benda kecil nak jamu orang, tapi kesannya pada orang lain. Ustaz pun ceramah pun tak boleh buat macam dia buat, nak bagi budak kekal istiqamah solat, tapi dia pasal jamu makan je. Segala-gala berkait dengan Ramadan memberi faedah. Ambil 10 terakhir ni, ambil sungguh tuan-tuan, bukan ambil sikit-sikit. Apa yang terbaik boleh kita buat, lintas kat hati kita boleh buat. Orang yang buat solat sunat tarawih menyesal lepas habis 1 Syawal ni, dia boleh tahu dah. Dia tengok-tengok solat sunat rawatib dia tak boleh buat. Pasal apa dia tak boleh buat pula? Tarawih boleh buat sampai 8, campur 3 jadi 11. Itulah jumlah kalau kita buat solat sunat rawatib, qabliyah dan ba'diyah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Ambil je barakah tarawih tu, pergi letak kat setiap tempat ni, seolah-olah begitulah. Baru sampai maksud tarawih. Boleh bawa sampai keluar. Jadikan solat sunat rawatib, qabliyah dan ba'diyah solat, itu kita jadikan istiqamah. Tak nak tuan-puan kita tinggalkan Ramadan dengan menyesal. Sedih tuan-tuan. Sedih kita nak balik jumpa Allah ni. Pasal tengok pahala. Orang masuk RM2 tu je, tengok pahala sedekah ni. Kalau tidak, takkanlah Allah sebut dalam Quran. Setiap orang bila mati, tengok je peluang. Kalau Allah bagi peluang naik, dia kata apa? Ya Allah, bagilah peluang aku hidup, aku nak sedekah. Pasal apa sedekah? Pasal rupanya memberi kepada orang ramai ni Allah suka. Sebab kita sembahyang tahajud untuk kita seorang, ada pahalanya.
Kita buat duha untuk kita, ada pahalanya. Kita baca Quran untuk kita, ada pahalanya. Kita puasa sunat untuk kita, sunat Isnin dan Khamis untuk kita, ada pahalanya. Tapi bila buat untuk orang, menyebarkan kebaikan, bagi hati orang senang, Allah suka. Itu kalau boleh buat tuan, Masya Allah, buatlah. Mereka yang buat tahajud seminggu sekali menyesal kenapa tak buat setiap hari. Ni Ramadan ni tuan-tuan, jangan tinggal dah. Saya sebutkan para ulama yang tulis tentang hal ni, dia kata dinamakan tajuk kecil di situ, harapan yang mustahil akan tertunai. Tajuk kecil dia. Maksud harapan apa? Kalau bolehlah saya hidup balik. Tak ada lah. Harapan yang mustahil akan ditunaikan Allah. Semua ni kata-kata mereka lepas mereka dah mati. Bukan Ramadan dah berlalu. Cuma saya sebut nak ambil barakah Ramadan sebelum dia berlalu, sebelum kematian lagi besar datang pada kita. There is no turning back. Memang tak boleh patah balik. Nyawa untuk garah ni je. Sampai hadis Nabi cerita, orang yang ada harta duk sedekah dah, tapi harta duk ada lagi. Dia niat nak bagi tu, nak bagi ni, tapi dia duk pekin bagi sikit-sikit. Dia boleh bagi banyak. Sewaktu orang minta sumbangan agak besar untuk buat satu yang besar untuk masjid, van jenazah, bilik jenazah, bilik mandi mayat, macam-macam lah orang minta nak buat tambah. Dia niat, dia kata nantilah tengok orang lain bagi. Hak tu masalah besar. Syaitan halang kita. Nantilah tengok orang lain bagi, tak cukup baru aku tambah. Kenapa sewaktu ruang tu ada kita tak bagi? Tiba-tiba datang sakarat. Waktu sakarat tu sampai Rasulullah sebut, dia punya tu suruh anak dia ambil duit. Kata Nabi, pada waktu itu dia bukan hartamu lagi. Tak boleh nak buat dah. Sampai kat sini habis tuan-tuan. Habis dah. Fakasyafna anka ghita'aka, bila mata terbeliak tengok ke atas, Tuhan buka pintu akhirat. Siapa duduk depan mata dia pun dia tak nampak dah. Dia tak nampak dah. Terbuka tu dia tahu dah. Semua orang akan mati tahu. Dia bakal jadi penghuni syurga, bakal jadi penghuni neraka. Setiap orang akan tahu. Orang yang baca Quran dalam bulan Ramadan setahun sekali menyesal kenapa tak baca tiap-tiap hari. Kalamullah ni. Kita tengok TikTok belum tahu lagi betul. Baca FB orang hantar belum tahu lagi benar. Orang dah ulas macam-macam dah. Kita siap dengan like bagi review, belum tahu lagi tu. Orang cerita makan sedap pun tuan-tuan, kita pergi rasa tak sedap. Review punya banyak. Tambahlah hal berita. Al-Quran tak ada fitnah dalamnya, tak ada pembohongan. Semuanya benar, di atas kebenaran. Kalamullah. Allah sendiri yang mendatangkan hal tersebut. Tentu dia datang daripada Allah yang Maha Arif. Menyesal tak baca tiap-tiap hari. Mereka yang puasa Ramadan menyesal kenapa tak buat puasa seperti mana puasa orang-orang soleh. Ni cerita Ramadannya, bukan cerita puasa sunat Isnin Khamis ni. Maksudnya jangan hanya puasa lahir. Ayuh tuan-tuan puan, saya seru sangat kat diri saya dan kita semua ni. Nak cerita satu. Ibnu Mas'ud 10 terakhir ni ikat macam mana sabda Nabi lah. Dia ni Rasulullah suka sangat kat dia. Dia suka selesai masalah orang. 10 Ramadan terakhir duduk dalam masjid, tak keluar tuan-tuan. Siang malam tak keluar. Memang tu dah kaedah sebenar. Kita kata kita payahlah, payah tak apalah. Kalau boleh tuan-tuan tiap-tiap waktu datang semayang. Bagi kita yang tak ada dikejar oleh dunia lagi dah, yang tak kerja dah, ada masa, jangan kali kunci jam kita tiap-tiap waktu. Nak bangun 20 minit. Kalau kita tidur pun letih baca Quran tuan-tuan, kan, jaga sekejap, buat zikir, letih, tidur sekejap, 20 minit kunci jam. Bangun, ambil air wuduk, datang ke masjid. Malam, kau tak boleh nak ambil sepanjang hari pun malam. Lepas solat isyak, ambil masa sikit. Lepas pada tarawih, lepas pada witir, duduk sekejap. Jangan keluar. Tunjuk kita selesa, kita rasa tenang duduk dalam rumah Allah. Baru Allah campak tenang di hati kita. Jangan nak cepat-cepat bangkit. Rasa macam sakit, rasa macam panas punggung duduk dalam rumah Allah. Latih bulan Ramadan ni, bertenang-tenang dalam rumah Allah. Lepas tu datang pukul 4. Kau tak boleh nak buat istiqamah tuan-puan, iktikaf dalam masjid selama 10 hari, pukul 4 datang. Ambil waktu-waktu utama. Kita buat dulu, kalau sebelum mula ataupun setengah masjid surau tempat kita duduk tak ada buat. Dia buat hari Minggu je.
Kita ambil masa kita buat. Orang perempuan ambil masa, tak boleh datang ke masjid, buat satu ruang kat rumah kita tu, kita peruntukkan malam pukul 4 pagi kita akan bangun sebelum kita nak buat sahur. Boleh bangun lagi awal lagi baik. Peruntukkan. Ibnu Mas'ud ni bulan Ramadan, satu hari masuk seorang lelaki dalam masjid. Dia masuk dia terus tala terus ke muka ke Ibnu Mas'ud tu. Wajah ni mungkin orang cerita dia ni orang suka selesai masalah. Sebelum nak buat cerita tu, cerita Ibnu Mas'ud ni yang kata popular ni sebab apa? Sebab hadis yang cerita tentang Rasulullah sembahyang jenazah dan Rasulullah undur 2 kali berlaku. Banyak Rasulullah pergi, Rasulullah imamkan solat jenazah, tapi ada 2 peristiwa Rasulullah undur. Bila Rasulullah undur, dalam satu kes ni berlaku pada Ibnu Mas'ud yang ada dalam majlis tu. Rasulullah pusing belakang, Rasulullah tanya, dia ada hutang? Sahabat yang tahu tentang dia ni, yang kenal dia, kata ada. Rasulullah pun undur. Rasulullah tak, kamu sembahyangkan jenazah ni. Rasulullah tak cakap apa pun, tak nak sembahyang ke apa, tak, kamu sembahyangkan jenazah ni. Rasulullah undur. Ibnu Mas'ud tahu hal tu. Katanya sebab dia hutang tu lah Rasulullah tak nak. Dia ni cepat tuan-tuan. Ni kata orang bagus. Kita jadi orang macam tu lah. Dengan Tuhan bagus, dengan manusia bagus. Dia kata, ya Rasulullah, saya jaminannya. Maksud dia akan bayar. Rasulullah pun mengimami solat. Lepas tu habislah. Ibnu Mas'ud selesaikan. Para ulama dia tengok asbabul wurud, sebab hadis ni keluar. Kenapa tuan-tuan? Rupanya mesej yang paling senang, sebab hadis Nabi ni bukan hanya apa Rasulullah cakap, apa Rasulullah buat. Rasulullah nak bagi tahu mesej yang jelas apa dia? Kalau aku sembahyangkan jenazah dia, aku berdoa untuknya sekalipun jika dia mati ada hutang, Allah takkan terima doa aku. Masya-Allah. Nak cerita beratnya hutang ni. Sebab tu Ibnu Mas'ud dia selesai. Jadi orang mungkin sebar cerita dia macam tu. Satu hari bulan Ramadan 10 terakhir, dia tengah duduk dalam masjid, datang lelaki-lelaki tu terus tala kat dia. Dia terus kata, saya mempunyai hutang, beban hutang. Yang hari ini adalah hari terakhir saya kena selesai hutang tu. Tapi saya tidak ada kemampuan. Dia kata, Ibnu Mas'ud ni tengok muka dia terus keluar. Sewaktu Ibnu Mas'ud nak keluar daripada masjid, kawan-kawan dia macam ni, dia keluar pada masjid bersama dengan lelaki tu. Kawan-kawan ada dalam masjid duk iktikaf, kata apa? Ya Ibnu Mas'ud, bukankah kita diperintahkan oleh Nabi untuk iktikaf? Kenapa kamu tinggalkan? Ibnu Mas'ud kata apa? Ni hebat. Bukankah Rasulullah juga telah mengatakan menyelesaikan hajat manusia itu lebih utama daripada hajat kamu? Maksudnya kita buat iktikaf, buat solat duha ke, baca Quran untuk kita, tapi selesaikan hajat orang, Allah suka. Tu hebatnya. Jadi kalau kita tuan-puan ada ruang, ada peluang, buat. Patut bersih rumah kita, sebab rumah orang Islam ni kena bersih. Jangan tengok ibadah ni sujud duk buat, semayang, doa, baca Quran je. Bersihkan rumah kita. Ada sampah-sampah tuan-puan, kita pun selama ni dekat 2 tahun dah terbiar kat situ. Kasut-kasut tak pakai, ni 10 hari terakhir. Bukan sebab nak raya, nak jadikan rumah tangga kita rumah tangga seorang mukmin. Bersihkan. Ajak anak-anak kita tuan-puan balik minggu depan ni. Kan minggu depan 5 hari bulan, hari terakhir tu sekolah tu. Tu nak start cuti. Sebab tu dia orang raya, kita jangan tunggu hari raya. Atau dia orang nak balik kampung, katakan ayah nak panggil semua ni, tolong mari jap nak bersihkan rumah ni. Ajak dia orang bersihkan semua tuan-tuan. Kata Rasulullah, beza rumah orang Islam dengan rumah orang Yahudi adalah kebersihan. Maksudnya apa? Orang Yahudi ni pengotor. Nah, tu je nak cerita. So jangan ada perangai Yahudi dalam rumah kita. Yahudi ni perangai tuan-puan bukan je jahat je, pengotor orang dia. Kita tengok ada satu bangsa di Malaysia ni memang pengutuh. Kalau berjiran dengan dia memang payah. Saya sebutlah tuan-tuan kan. Mereka yang sedekah seminggu sekali menyesal kenapa tak sedekah tiap-tiap hari. Mereka yang bersedekah setiap hari menyesal kenapa tidak buat gandaan pada setiap tahun. Mereka yang bekerja menyesal kenapa tak jadikan kerja tempat ibadah, hanya sekadar pergi kerja untuk makan gaji. Para suami, isteri, ayah, ibu, anak-anak menyesal kenapa tak lakukan dengan sempurna tanggungjawab sewaktu mereka ada peluang. Anak tak buat sebaiknya. Duk telefon je mak seminggu sekali. Kenapa tak balik? Tengok mak, menyesal. Sebab tengok mak tu Allah bagi rahmat.
Tengok muka orang yang sayang kat kita. Tengok muka ayah. Allah suka. Tuan-tuan, bangun kat padang mahsyar, kita tak jumpa ni. Kita ni, mak ayah pun tak jumpa kita, suami isteri tak jumpa, anak-anak pun tak jumpa. Masuk dalam syurga. Masuk dalam syurga, tengok duduk sekali dalam syurga. Budak tu tengok muka ayah dia. Dia panggil apa, tuan-tuan? Dia panggil ayah. Jadi ayah ni adalah satu nama, mak satu nama yang kekal sampai dalam syurga. Jadi railah ayah tu. Sebab dia tetap ayah kita sampai bila-bila pun. Jaga betul hati dia. Itu dah saya sebut, tuan-tuan, kan. Kalau kita ada ruang, ada peluang untuk nak hantar ayah kita, mak kita, ni bukan cerita Balkan ke apa ni, tuan-tuan, cerita umrah ni, nak hantar pergi umrah, bagi dia rasa seronok, nak ibadah, jangan dia rasa seksa. Nak bayang pergi umrah, duk fikir mak bukan tak nak pergi, tapi nak jalan kaki, hotel dia jauh tak. Bila mak kita cakap itu, kita faham lah. Belanja duit lebih sikit, kau tak boleh ajak adik-beradik kita sembang, mak nak pergi ni, kita punya hotel ni duduk jauh, kita boleh runding dengan Mutawif, tuan-tuan. Kami pernah dah. Mutawif letak hotel kita 600 meter. 600 meter tu pun daripada hotel tu, Masyair tu, hotel tu nak sampai ke dataran ya 600. Daripada dataran nak masuk pintu masjid tu 300, tu pun dekat 1 kilometer. Gila mak kita. Nak mari masjid dia pun pakai tongkat. Nak hantar mak pergi umrah nampak macam baik. Cari hotel sebab murah. Tak usah, tuan-tuan. Biarlah DP package yang duduk hotel tu, tapi bagi tahu kat Mutawif, mak saya minta dia nak duduk kat Clock Tower dekat Sabah. Tu bagus soleh. Jaga hati mak, jaga hati ayah. Dia rasa seronok. Dapat hotel tu, dia turun-turun kata, ya Allah, berkatilah anakku. Tak Tuhan dengarkah, tuan-tuan? Redha ayah dikira oleh Allah, redha mak diambil kira oleh Allah. Jangan menyesal, tuan-tuan, lepas dia orang tak ada, duk fikir macam-macam nak buat. Para ustaz, tuan-tuan guru menyesal kenapa tak berperanan sebaiknya sewaktu ada peluang untuk memberi. Menyesal. So para ustaz, tuan-tuan guru, siapa pun, tuan-tuan, para pemimpin masyarakat yang pegang jawatan masjid, surau, taman, kena ambil kira. Kita kadang-kadang orang buat kutipan. Macam saya tengok surau ni, tuan-tuan, samalah macam dekat tempat saya duduk di Sarjana Utama Shah Alam tu, tuan-tuan, kan. Dia ada lorong-lorong yang akan buat. Sama ada kalau tak more, kena infak untuk Ramadan ni dah ada dah, more. Setengah tu untuk sahur. Lorong-lorong ni. Kita tu kalau kita tengok dalam jumlah tu tak cukup. Tuan-tuan duk minta lagi ya. Kalau kita yang berperanan untuk kutip, kita tengok-tengok tak cukup. Tuan-tuan duk minta lagi. Allah kata tu bahagian engkau. Ada orang dia bagus dalam bab tu. Dia tambah sendiri, tak cukup lagi 300. Nak cukup, nak dapat ke 17. Dia duduk tunggu juga lagi. Tuan-tuan tunggulah. Bawa keluar. Rupanya hak 300 itulah Allah jadikan asbab Tuhan bagi pada kita kemaafan di hari berbangkit di padang mahsyar. Anak kita yang selama ni payah dengar cakap, tiba-tiba bila kita buat macam tu, dia tak tahu pun kita bagi. Tapi Allah suka. Bila Allah suka kat kita, Allah campak di hati orang yang keliling kita, suka pada kita. Apalagi pada pelaku derhaka, maksiat dan buruk, semuanya menyesal dengan dosa dan kesalahan. Kenapa tak jadi baik? Ini antara keluhan semua manusia yang harapannya mustahil akan Allah tunaikan, sebab mereka semua telah tiada. Dalam surah yang kita baca, Al-Fajr, ujung tu ada ayat, ya laitani kuntu turaba. An-Naba, maaf saya, An-Naba ayat 40, ayat akhir tu. Ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya jika aku ni dulu hanyalah tanah. Takut lah. Bila Tuhan buka catatan amal, Tuan baca kan, catatan amal ni bila dibuka, ada orang terima daripada depan. Siapa tu? Itu orang yang Tuhan kasih betul, diberi dengan penuh hormat oleh para malaikat. Golongan ashabul yamin terima daripada sebelah kanannya, orang soleh.
Orang yang terima belah depan dan sebelah kanan ni, orang yang tak jatuh langsung dalam neraka. Waktu pijak siratal mustaqim, ada yang cepat laju sungguh, ada bagaikan berlari, ada bagaikan berjalan. Tapi jadilah mereka satu saat pun tak jumpa neraka. Tuan-tuan bayangkan ketika Rasulullah gambarkan neraka Jahannam tu, dalamnya lempar seketul batu, kata Nabi, dia akan sampai dalam neraka Jahannam tu duk, kalau istilah saya sebutlah kan, duk jatuh gini. Bila nak sampai 70 tahun. Maksudnya kalau seorang budak dilempar dalam neraka, kecil, lahir tolak masuk dalam neraka, dia akan sampai dalam neraka, umur dia berapa? 70 tahun. Baru senang kita bayang. Sampai kat dasar, sepanjang nak sampai tu seksa tak usah bayang dah. Di dasar lagi dahsyat. Tapi orang soleh bagi kita amal berdasarkan tangan kanan. Kerana Ramadannya Allah hebat, Allah ra'i sungguh, dan dia berubah tuan-tuan. Allah beri pada dia darjat takwa. Dia balik jumpa Allah lepas tu. Masya Allah. Siapa terima belah kiri, fasik, mukmin asi, beriman tapi derhaka. Orang-orang munafik, orang ni yang terima tuan-tuan, daripada sebelah kiri ni, Masya Allah. Ashabus shimal, rasa neraka dulu. Kalau orang munafik sebenar dan orang kafir terima pada sebelah belakang. Nak ambil tangan kanan tak boleh. Tangan tu pergi sebelah belakang terima. Dia tahu dia ahli neraka yang kekal di dalamnya. So kita ada pilihan sekarang untuk nak buat yang terbaik. Akhir sekali tuan-puan, beberapa pesan Allah untuk kita ambil perhatian agar kita tidak menyesal pada hari Syawal ataupun menyesal bila hari kita mati. Dalam surah Al-Fajr ayat 24, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan alangkah baiknya kiranya aku dulu mengerjakan amal soleh untuk hidup aku sekarang ini. Hidup selepas mati itulah. Surah Al-Furqan ayat 28, ya laitani. Ya laitani ni duk kata gitu, alangkah baiknya. Maksudnya apa? Ish kalau, tu lah istilah kalau bahasa kita. Ya laitani lam attakhiz fulanan qalila. Alangkah baiknya jika aku dulu di dunia tidak mengambil orang ni sebagai kawan aku, yang menjadikan dia rosak, yang menjadikan dia lalai, yang menjadikan dia tidak dapat mendekati Allah sebaiknya. Kawan ni siapa? Tak mesti hak kita nampak kiri kanan kita. Termasuk kawan kita tuan-tuan tu, phone duk pegang tu. Kalau dia jadi sahabat kita habis. Bangun tidur pegang dia, nak tidur pegang dia, kira dia sahabat kita. Patut sahabat kita Quran. Hak tu tuan-tuan buat asbab je untuk nak tengok info je. Jangan jadikan dia sahabat. Wallahu a'lam. Okay, tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua beroleh kebaikan yang banyak. Belajar menjadi orang-orang yang dicintai Rasul, mengikut jalannya. Seperti mana surah Al-Furqan juga ayat 27, ya laitani yattakhaztu ma'ar rasuli sabila. Aduhai, kiranya di dunia dulu aku mengambil jalan bersama dengan para rasul. Wabihi wallahu a'lam. Ampun maaf. Mudah-mudahan ada kebaikan yang kita kongsi. Mudah-mudahan ada sesuatu yang manis yang boleh kita bawa dalam hidup kita sekarang sampai hari-hari terakhir Ramadan, dan mudah-mudahan kebaikan kita buat tu dapat kekal menjadi tabiat, menjadi budaya hidup kita yang kekal pula sampai hari mati kita. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan pada kita untuk melaksanakan hal ini, kerana la haula wala quwata illa billah. Kalau Allah tak bagi, susah kita nak buat. Mohon taufik hidayah pada Allah selalu. Mudah-mudahan Tuhan jadikan kita bertemu dengan orang-orang yang baik-baik dalam hidup kita, orang yang kasihkan kita kerana dia kasihkan Allah. Nanti kita juga akan jadi orang-orang yang dikasihi Allah. Mudah-mudahan rumah Allah ini kekal diziarahi kita dan bertambah-tambah jamaahnya dengan barakah Ramadan. Wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka